Baik, Assalamualaikum Siti Izzawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar Siti Izzawati pagi ini? Alhamdulillah, saya dan kru-kru yang bertugas pada pagi ini dalam keadaan yang sihat walafiat. Alhamdulillah. Dan kita ingin mengetahui juga keadaan cuaca di daerah Temburong pagi ini. Mungkin Siti Izzawati dapat kongsikan bersama. Ya, Alhamdulillah ya, keadaan cuaca di daerah Temburong pada pagi ini mendung sahaja ya. Walaupun semalam hujan turun dengan lebatnya, namun apapun je perancangan maupun aktiviti yang akan dilaksanakan pada hari ini, Ketani Jom mengharapkan mudah-mudahan ianya akan dipermudahkan semuanya. Dan apa yang paling penting, kata orang, untuk Ketani sentiasa meningkatkan kewaspadaan walau di mana jua Ketani berada. Betul sekali. Walau di mana juga berada, termasuk apabila Ketani melancong. Bercakap tentang melancongan ini, ingin ditanyakan kepada Siti Izzawati, antara cara secara peribadi untuk menyimpan kenangan apabila Ketani mengunjungi tempat-tempat menarik ataupun yang jarang dikunjungi, terutamanya apabila Ketani berada di negara lain. Alhamdulillah ya, kalau saya sendiri secara peribadi, kalau dari dulu sejak dari bangku sekolah lagi memang meminati dalam untuk mengumpul ya koleksi, apa saja koleksi. Tapi kalau saya sendiri secara peribadi, kalau koleksi saya suka beg yang diperbuat daripada kraft tangan dan juga jam. Jadi kalau dua ni memang saya dari dulu sehinggalah sekarang ini masih lagi mengumpul, walaupun kata orang Ketani ada berhasrat untuk berkunjung ke sebuah negara tersebut, tapi kata orang belum lagi kesampaian. Saya akan menggunakan personal shopper, kerana kalau kita lihat dari sudut positifnya, ianya akan dijadikan sebagai koleksi, jadi ingatan, bukan satu pembaziran. Kalau saya sendiri, kalau benda tersebut ada mempunyai keunikan, saya akan menjadikan ianya sebagai koleksi. Jadi bukannya kata orang, kalau kita fikir dari segi negatifnya, kata ada yang begitu takut dijadikan sebagai pembaziran. Kalau saya sendiri, kata orang, bukan kita ni memilih barang-barang yang berjenama, cukup ianya mempunyai keunikan untuk dijadikan sebagai kenangan. Kenangan interesting ya. Ya, apatah lagi seni kraft tangan yang melambangkan budaya negara tersebut. Betul sekali. Menarik sekali. Terima kasih di atas perkongsiannya Siti Izzawati. Nanti tambahkan lagi koleksi-koleksi tersebut ya. InsyaAllah. Dapat kita ni cuba menambahkan kalau Betul. sekiranya ada mengunjungi tempat-tempat menarik. Rupa-rupanya Siti Izzawati suka mengkoleksi ataupun menyimpan seni kraft tangan. Betul, Hani. Setidak-tidaknya Tani tahu kan? InsyaAllah. Baik, ingin kita diketahui apakah antara bahan menarik, bahan visual yang akan dibawakan dari daerah Temburong? Kita serahkan kepada Siti Izzawati. Silakan. Ya, terima kasih Daud Iskandar dan Hani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih Auda kerana kesetiaan Auda bersama dengan kami menerusi lintas langsung rampai pagi dari daerah Temburong. Alhamdulillah, Auda, sekali lagi ingin kita kongsikan keadaan cuaca di daerah Temburong pada pagi ini mendung. Jadi kita percaya saja ada di antara kita yang ingin membuat perancangan, maklum saja di hujung minggu ini ada juga di antara ibu bapa yang mengambil peluang ataupun kesempatan ya untuk bercuti bersama dengan anak-anak. Jadi manfaatkanlah musim cuti persekolahan ini dengan melakukan aktiviti-aktiviti yang berfaedah. Jadi kita percaya juga ada yang ingin membuat perjalanan jauh untuk sentiasa meningkatkan kewaspadaan walau di mana juga bis kita berada. Keselamatan adalah keutamaan bersama. Seperti biasa Auda, sebelum kita menyaksikan bahan yang telah pun disediakan, ingin saya kongsikan juga mengenai dengan maklumat semasa acara yang akan mengambil tempat di daerah Temburong. Itu ingin kita kongsikan terlebih dahulu mengenai dengan Malam Kebudayaan Bermukun yang akan diadakan pada hari Ahad 31 Disember 2023 bermula pada jam 8 malam bertempat di Dewan Belalong Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekanbangar daerah Temburong. Jadi orang ramai adalah dialu-alukan hadir dalam sama-sama untuk memeriahkan Malam Kebudayaan Bermukun. Dan kita percaya juga ada di antara kita yang ingin membuat perancangan untuk berkunjung ke daerah Temburong, jangan lupa untuk berkunjung ke Gerai Permata Hijau yang berkonsepkan pasar malam. Ianya hanya dibukakan setiap hari Khamis hingga Ahad sahaja, bermula pada jam 4.30 petang, bertempat di Pekanbangar, berhampiran dengan bangunan Jabatan-Jabatan Kerajaan daerah Temburong. Ya, audit, itu dia maklumat semasa yang dapat saya kongsikan bersama dengan Auda. Seterusnya kita terus saja menyaksikan bahan yang telah pun disediakan. Kita saksikan bersama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Siti Ramiza dalam package program Rampai Pagi dari Daerah Temburong. Selamat pagi. Auda, sebetulnya sekarang saya berada di salah sebuah kedai kopi yang terletak di kawasan Pekan Bangar, Daerah Temburong. Ingin mengetahui lebih lanjut? Terus setia bersama dengan saya. Sebuah kedai kopi kini dibukakan di salah sebuah bangunan yang terletak di sebelah bangunan Bumi Putra Pekan Bangar. Tempat ini merupakan tempat strategik dan mudah untuk dikunjungi oleh penduduk tempatan. Bahkan, konsep ruangan yang memberikan kenyamanan serta aroma daripada benih kopi menyamankan lagi suasana ketika berada di dalam kedai ini. Konsep hiasan reka bentuk yang lebih menjurus kepada rekaan moden dan sophisticated ditambah dengan lukisan grafiti menyerikan lagi seni konsep moden, pastinya menarik minat orang ramai di zaman ini. Baiklah, ada sekalian, sebetulnya saya tidak berkesorangan mengenai tentang satu kafe yang cukup nyorang hanya satu-satunya di daerah Temburong, iaitu El Presso Coffee yang terletak di kawasan Pekan Bangar, dan bersama dengan saya pada ketika ini ialah salah seorang pengurus daripada A9 Enterprise, iaitu Awang Daniel Radi bin Awang Kennedy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, apa kabarnya ni? Alhamdulillah. Batas sudah dijumpa. Ya, sebatas sudah dijumpa, tapi alhamdulillah dengan kesempatan ini adalah sedikit sebanyak bercerita mengenai El Presso Coffee ya, El Lurusah? Presso. Okey. Jadi El Presso Coffee ini sebetulnya bila ia ditubuhkan ataupun dirasmikan? Okey, jadi El Presso Coffee adalah salah satu daripada subsidiary company kami di bawah syarikat A9 Enterprise, dan El Presso Coffee ini start ditubuhkan pada 1 Jun 2023 pada hari Khamis. Oh, artinya baru sajalah. Baru. Bisnes ini. Dan sebetulnya berbangga juga kerana ia merupakan satu-satunya kedai kopi lah di daerah Temburong. Dan mungkin dapat kongsikan apa idea ataupun siapa yang sebetulnya mendorong untuk membukakan bisnes begini di daerah Temburong? Okey, jadi salah satu cara untuk menambah persarana di Temburong ini adalah untuk membuka satu usaha ataupun perniagaan yang lain daripada yang lain. Okey, jadi sebetulnya visinya pun sangat menarik sekali ya, mempamerkan cita rasa baru khususnya di daerah Temburong. Dan kalau kita ni ketahui, of course lah, kita ni sama-sama mengetahui di Temburong ini memang pelbagai yang orang sinonim adalah masakan-masakan tradisi, masakan-masakan kampung. Jarang sekali ada kafe ataupun kopi. Dan pastinya orang-orang Temburong ingin mengetahui juga, adakah pekerja di sini itu terdiri daripada orang Temburong sendiri ataupun macam mana? Yes, alhamdulillah El Presso Coffee dari bermulanya 1 Jun hingga sekarang pekerjanya adalah 100% lokal, terdiri daripada 2 pekerja tempatan dan alhamdulillah masih berpeluang, dan insya-Allah pada bulan ini akan menambah lagi seorang lah. Alhamdulillah. Jadi kalau kopi mesti ada baristanya kan? Okey. Jadi menu signature untuk El Presso Coffee ini. Walaupun daerah Temburong dikenal dengan ia punya masakan tradisinya, dengan cendolnya, dengan wajitnya, serta udang galahnya. Jadi untuk mempamerkan cita rasa baru itu, ianya harus diselarikan dengan arus kemodenan. Jadi kopi adalah salah satu base katanya yang boleh disenikan dengan cita rasa yang berlainan mengikut keinginan masing-masing. El Presso Coffee menyediakan beberapa minuman kopi yang terdiri daripada Spanish latte, Bangar latte, and ice beach tea. Okay. Jadi sebetulnya yang kita kongsikan tadi bercerita mengenai Bangar kopi ni ya? Bangar latte. Bangar latte. Yes. Okey, adakah Bangar latte di sini warna hitam macam kopi hitam ataupun macam mana? Jadi di sinilah ianya sejaras dengan arus kemodenan. Bangar latte ya kopi dicampur dengan gula dan susu. Jadi di sanalah cita rasa itu bertukar sedikit, sejaras dengan cita rasa orang-orang muda juga. Terutama sekali juga orang-orang di Temburongan ya. Okey. Dan sebagai seorang belia juga, Awang Daniel ni, mungkin ada sedikit tips lah kepada belia-belia di luar sana untuk orang
memaintainkan diri dalam bidang perniagaan, bukan sahaja kopi seperti yang dipahamkan dan diketahui juga oleh ramai. Ada GMATV kan, ada Bonda Restoran. Mungkin dapat kongsikan sedikit. Salah satu suara yang dapat saya beritahu kepada belia-belia terutamanya adalah keinginan yang kuat, berani dan tidak takut untuk membuat langkah yang pertama. Sebab belia-belia apa yang Tani faham, saya pun faham, adalah ketakutan. Ketakutan untuk membuat langkah yang pertama itu. Sebab apa? At the end of the day, suksesnya satu perniagaan ataupun seorang peniaga itu adalah disebabkan keinginan dan ketabahan setiap langkah yang bermula daripada A dan berakhir dengan pada Z. Jadi untuk belia-belia di luar sana, setelah membuat kajian dalam satu subjek ataupun apa-apa pun bidang yang ingin diceburi, mulalah membuat langkah dan janganlah tadi tunggu untuk dibagi peluang. Kita ni kewajipan belia untuk membuat peluang itu sendiri. Secara peribadi, ini bukan kedatangan kali pertama saya membeli kopi di Cafe El Presso ini. Selain Bangar Latte, Cafe Latte, Peach Tea, saya juga berpeluang merasakan hidangan pencuci mulut yakni dessert yang cukup menyelerakan, iaitu burnt cheesecake. Wah, ada sekalian, selain kopinya yang signature di sini, Bangar Latte, saya juga dihidangkan dengan cake iaitu burnt cheesecake. Cukup bukan lagi menarik. Saya rasa rasanya pun tip top dan ini merupakan produk daripada tempatan kita ni. So why not Auda di luar sana support local. Dan Auda, dalam perkongsian ini saya harap dapat memberikan inspirasi kepada belia-belia di sana untuk sentiasa memajukan diri, berkarih, berjarih, berlerih. Jadi dalam episod ini ingin saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga kita jumpa lagi.